Tajuk Helang Jiwa, Dialog di Angkasa Nevada. Mana ia menghilang? Mustahil. Macam hantu. Di bawah langit kontang Nevada, gema jeritan juru terbang handalan Tentara Udara Amerika Syarikat, USAF, memecah kesunyian. Jet pejuang siluman yang diuar-uarkan sebagai yang terkuat di dunia, F-35 Lightning II, baru sahaja kehilangan jejak sebuah pesawat eksperimen dari Malaysia dari radar terbaharunya, seolah-olah ditelan langit. Aku dah kata, masa bermain sudah tamat. Tunjukkan dirimu, kapal terbang mainan Malaysia. Mainan yang disebutnya dengan nada penuh penghinaan itu adalah pesawat demonstrasi teknologi termaju yang dibangunkan oleh Malaysia, X-2, yang diberi jolokan Helang Jiwa. Tanpa diketahuinya, raksasa dari Malaysia yang menentang kelaziman dan seakan hukum fizik itu bakal menghancurkan egonya yang setinggi langit. Kisah ini bermula beberapa minggu sebelum latihan ketenteraan itu, di sebuah persidangan bersama Amerika Syarikat Malaysia mengenai teknologi penerbangan generasi akan datang yang diadakan di Washington DC. Di sekeliling meja mahogani yang besar dan gah, para pegawai tentera dan jurutera dari kedua-dua negara duduk berhadapan. Namun, suasana yang menyelubungi mereka jauh dari mesra. Ia dingin dan tegang. Dari tingkap bilik mesyuarat, Sungai Potomac kelihatan mengalir tenang. Bertentangan dengan pemandangan yang damai itu, suasana di dalam bilik terasa menyesakan. Wakil dari pihak Malaysia ialah Dr. Azman bin Rashid, seorang pegawai penyelidik teknologi berusia 48 tahun dari Agensi Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan Malaysia, APTM. Pernah suatu ketika dahulu beliau membelah angkasa sebagai juru terbang ujian TUDM. Kini beliau memikul masa depan teknologi aeroangkasa Malaysia di bahunya sebagai seorang penyelidik. Di hadapannya, terbentang model skala terperinci pesawat X-2 Helang Jiwa, hasil usaha dan pembangunan bertahun-tahun lamanya. Ia adalah kemuncak kebanggaannya, intipati kepakaran teknologi Malaysia. Beliau telah berlatih berkali-kali untuk pembentangan ini, bersedia sepenuhnya untuk membuktikan keunggulan teknikal X-2 dengan data dan teori. Namun, halangan yang tidak dijangkanya bukanlah dari segi teknikal, tetapi dari tembok keangkuhan manusia. Kebanggaan itu bakal dipijak-pijak tanpa belas kasihan oleh Kolonel Marcus Chain, Ketua Jabatan Pembangunan Persenjataan USAF. Berusia 52 tahun, Kolonel Chain adalah bekas juru terbang F-35 dengan keyakinan mutlak yang lahir dari pengalaman tempur sebenar dan keangkuhan yang terpancar dari seluruh dirinya. Di dadanya tersemat barisan pingat yang menjadi bukti penyertaannya dalam operasi di Irak, Afghanistan, dan Syria. Dia memandang model X-2 itu seolah-olah sedang menilainya, lalu tertawa sinis. Tawa itu jelas mengandungi nada penghinaan yang pekat. Jadi, ini yang kamu panggil sayap generasi akan datang? Reka bentuknya agak kecil dan kuno, ya? Macam model plastik jet siluman yang populer 20 tahun lalu. Jika dibandingkan dengan F-35 kami, ia kelihatan seperti mainan kanak-kanak. Kata-kata itu membuatkan suasana di dalam bilik menjadi beku. Wajah delegasi Malaysia mengeras menahan penghinaan. Kata-kata Kolonel Chain bukan sekadar komen terhadap model itu. Ia adalah penghinaan yang jelas ditujukan kepada keupayaan teknologi Malaysia secara keseluruhannya. Dari barisan pihak A, S, kedengaran tawa kecil yang tidak dapat ditahan. Di telinga Azman, tawa itu bergema seperti korus burung gagak. Sambil menahan penumbuknya yang memutih, Azman coba membalas dengan tenang. Suaranya sedikit bergetar, bukan kerana takut, tetapi kerana coba menahan kemarahan yang meluap-luap. Kolonel Kain, nilai pesawat ini tidak boleh dihakimi dari luarannya sahaja. Di dalamnya terkandung falsafah yang sama sekali baru, yang telah kami bangunkan secara unik. Falsafah? Kolonel Chain memotong kata-kata Azman, lalu ketawa dengan lebih kuat dan dibuat-buat. Dia berdiri dan memandang sekeliling bilik mesyuarat seolah-olah hendak memberi ucapan. Ini kelakar, tuan-tuan dan puan-puan. Sejarah telah membuktikan siapa penguasa langit. Ia adalah kuasa yang unggul, avionik terkini, dan yang paling penting, pengalaman tempur yang ditempa dalam panasnya pertempuran. Tidak kira betapa hebatnya, falsafah yang kamu reka di dalam makmal, di hadapan sebuah F-35 kami, ia tidak lebih dari kerja mudah.
Pesawat yang dibina oleh mereka yang tidak tahu apa itu pertempuran sebenar hanyalah teori kosong di atas kertas. Sambil berkata demikian, dia mengangkat model F-35 di atas meja tinggi-tinggi, seolah-olah ia adalah raja dalam permainan catur. Gayanya memancarkan aura seorang juara yang mutlak. Para jurutera dari pihak AS menyambutnya dengan tepukan gemuruh, satu provokasi yang jelas terhadap pihak Malaysia, dan Kain meneruskan cabarannya. Jika kamu begitu yakin dengan mainan kamu itu, apa kata bawa ia ke latihan bersama di Nevada nanti? Senjata terbaru kami akan menghancurkan falsafah kamu itu di angkasa. Simulasi sahaja, sudah tentu. Atau adakah kamu takut dan akan lari? Saya dengar orang Malaysia pandai mengelak. Bilik mesyuarat sekali lagi dipenuhi tawa. Tetapi ia bukan tawa mesra, sebaliknya tawa penghinaan yang jelas memandang rendah terhadap Malaysia. Seorang jurutera muda yang duduk di sebelah Azman mengetap bibir menahan geram, matanya berkaca menahan air mata. Itu adalah satu cabaran yang tidak boleh ditolak, satu penghinaan di hadapan semua orang tanpa jalan keluar. Azman mengetap bibirnya. Untuk berundur di sini sama seperti menjual maruah, masa depan, dan segala-galanya bagi para jurutera Malaysia. Wajah ratusan jurutera yang terlibat dalam pembangunan X-2 terbayang di pikirannya. Keringat dan air mata mereka tidak boleh dihina begitu sahaja. Azman menarik nafas dalam-dalam, lalu dengan suara yang perlahan tetapi tegas, dia berkata, "Kami sahut cabaran itu. Kami mahu Anda lihat dengan mata Anda sendiri sama ada helang jiwa kami ini layak untuk berdepan dengan burung sebenar yang Anda terbangkan. Dan kami akan buktikan bahwa falsafah kami bukan sekadar teori kosong." Seketika, bilik mesyuarat menjadi senyap sunyi. Semua orang terkejut dengan kata-kata Azman. Kolonel Kain menunjukkan riak terkejut seketika, tetapi dengan cepat ia bertukar menjadi senyuman kemenangan. Berani juga kamu, menarik. Kalau begitu, kita jumpa di Nevada dalam 3 minggu. Saya tidak sabar untuk melihat sejauh mana hebatnya helang jiwa kamu itu. Selepas mesyuarat itu, Azman sedang bersendirian di bilik hotelnya, memandang keluar tingkap apabila telepon bimbitnya berdering. Ia adalah suara seorang jurutera muda, ketua pasukan proyek di Malaysia. Suaranya jelas kedengaran cemas. "Dr. Azman, betulkah kita akan lakukannya? X-2 masih belum siap sepenuhnya. Sistem fly-by-wire masih tidak stabil. Ada kemungkinan pesawat hilang kawalan semasa melakukan manuver altitude tinggi. Tambahan pula, 3 minggu tidak cukup masa untuk penyesuaian." Azman menjawab dengan tenang, tanpa sekelumit keraguan dalam suaranya. "Kita tiada pilihan lain. Kita terpaksa melakukannya. Jika kita lari sekarang, teknologi penerbangan Malaysia akan selamanya berada di bawah bayangan Amerika Syarikat. Itu sahaja yang perlu kita elakkan, walau apa cara sekalipun." Selepas meletakkan telepon, Azman mengambil sekeping gambar lama di atas mejanya. Ia adalah gambar hari pertama dia terbang sebagai juru terbang ujian. Pada hari itu, dia telah berikrar. Suatu hari nanti, dia akan melindungi langit negara ini dengan sayap buatan Malaysia. Untuk menunaikan ikrar itu, dia tidak boleh lari dari pertempuran ini. Azman memeluk gambar itu ke dadanya dan memandang pemandangan malam Washington di luar tingkap. Di matanya, api keazaman yang senyap sedang menyala. Sekembalinya ke Malaysia, Azman berhadapan dengan cabaran yang tidak dapat dibayangkan. Tempo masa dari cabaran yang memalukan di Washington hingga hari latihan hanya tinggal 3 minggu. Namun, di dalam fikiran Azman, perjalanan sukar selama 5 tahun bersama helang jiwa ini kembali segar dalam ingatannya. Ia adalah catatan pertempuran yang jauh dari gemilang, penuh dengan lumpur demi masa depan teknologi penerbangan Malaysia. Pada tahun kedua proyek itu dilancarkan, pembangunan X-2 menemui jalan buntu yang serius. Masalah terbesar ialah sistem fly-by-wire yang mengawal pedal penujah vektor jantung kepada pesawat itu. Teknologi inovatif yang sepatutnya memberikan X-2 kebolehgerakan luar biasa sebaliknya telah mengubah pesawat itu menjadi raksasa yang sangat tidak stabil dan tidak terkawal. Dalam simulasi, pesawat itu sepatutnya melakar pergerakan yang sempurna. Namun, dalam setiap penerbangan ujian, pesawat bergegar dengan kuat dan ada kalanya berada dalam keadaan berbahaya sehingga juru terbang hampir pengsan. Dalam satu penerbangan ujian,
Pesawat itu tiba-tiba memasuki putaran maut, sehingga kan juru terbang bersedia untuk melenting keluar. Walaupun berjaya pulih, wajah juru terbang itu pucat lesi karena ketakutan selepas mendarat. Para jurutera muda berhempas pulas dengan komputer siang dan malam. Mereka coba menundukkan raksasa ini dengan memasukkan formula pengiraan yang lebih canggih dan algoritma yang lebih kompleks ke dalam program. Teori dinamik bendalir terkini, kejuruteraan kawalan canggih, dan sumber pengkomputeran yang besar mereka percaya mereka boleh menyelesaikan masalah ini dengan kuasa sains. Namun, realitinya kejam. Semakin sempurna nombor dalam simulasi, semakin besar jurang dengan pesawat sebenar. Teori yang sempurna menjadi tidak berdaya di hadapan realiti yang tidak sempurna. Seolah-olah pesawat itu sendiri menolak untuk dikuasai oleh manusia. Sudah sampai hatnya, apa sahaja yang kita buat, pesawat ini tidak mau mendengar kata. Reka bentuk pesawat ini silap dari asasnya. Penuja vektor adalah di luar tahap teknologi kita. Kita sepatutnya membina reka bentuk yang konservatif dan stabil seperti Amerika. Kalau begini, kita hanya akan memalukan diri sendiri dalam latihan itu. Suara putus asa dan kekecewaan mula merebak dalam pasukan. X-2, yang sepatutnya menjadi permata teknologi Malaysia, hampir dilabel sebagai pesawat gagal yang tidak boleh diterbangkan oleh sesiapapun. Azman sendiri dibelenggu oleh rasa cemas dan tidak berdaya. Berdasarkan pengalamannya sebagai juru terbang, dia dapat merasakan bahwa pesawat ini mempunyai potensi yang luar biasa. Namun, dia tidak dapat mencari cara untuk menyerlahkan potensi itu. Rasanya seperti berdiri kaku di hadapan binatang buas yang tidak memahami bahasanya. Malam-malam tanpa tidur berterusan, Azman sering bertanya kepada dirinya sendiri, adakah dia telah membuat pilihan yang salah? Sepatutnya dia tidak menerima cabaran Kolonel Kain. Pada suatu hari, dengan harapan yang tipis, dia melawat seorang lelaki tua di sebuah bengkel kecil di pinggir Bandar Shah Alam. Pak Cik Yusuf, 78 tahun, seorang tukang legenda yang pernah menghasilkan komponen jitu untuk roket pada zaman awal pembangunan angkasa lepas Malaysia. Walaupun sudah bersara, dia masih berdiri di bengkelnya, mencipta gasing mekanikal yang sangat jitu dengan tangannya sendiri. Semasa Azman masih seorang juru terbang ujian, Pak Cik Yusuf adalah mentornya, mengajarnya tentang pemesinan komponen untuk sistem kawalan penerbangan. Apabila pintu bengkel dibuka, bau minyak dan logam menusuk hidung. Bau itu membangkitkan kenangan zaman mudanya. Nampaknya kamu dalam kesusahan, ya? Di sudut bengkel, dikelilingi bau minyak, Pak Cik Yusuf mendengar cerita Azman dengan tenang. Dia tidak memandang langsung helaian spesifikasi program kawalan X-2 yang dibawa oleh Azman. Sebaliknya, dia hanya memusingkan gasing logam di tangannya dengan perlahan menggunakan hujung jarinya. Gasing itu, seolah-olah hidup, berputar pegun pada satu titik, mengekalkan keseimbangan yang sempurna. Pemandangan itu kelihatan seperti magis. Azman merenung gasing itu. Pak Cik, kami telah menggunakan teori dan pengiraan terkini. Jurutera terbaik dunia telah menghabiskan ribuan jam membina program itu. Tetapi pesawat itu tetap tidak mahu mendengar kata. Di mana silapnya? Apa yang kurang pada kami? Tanpa mengalihkan pandangannya dari gasing itu, Pak Cik Yusuf menjawab, suaranya perlahan tetapi penuh dengan keyakinan yang mendalam. Kamu semua terlalu percaya pada mesin. Atau lebih tepat lagi, kamu terlalu percaya pada ilusi sebuah mesin yang sempurna. Betul, mesin tidak menipu. Tetapi itu tidak bermakna mesin itu sempurna. Setiap komponen yang dibuat dengan jitu, setiap program yang nampak sempurna, pasti ada kerenahnya yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Mungkin ia adalah herotan logam yang berubah sedikit mengikut suhu dan kelembapan, atau mungkin sedikit hingar dalam liter elektronik, atau mungkin gelora udara yang tidak dapat diramal. Kamu semua coba memperbetulkan kerenah itu dengan kekerasan. Coba memaksanya masuk ke dalam acuan simulasi yang sempurna. Sebab itulah mesin itu memberontak. Pak Cik Yusuf memberhentikan gasing itu dengan perlahan. Kemudian dia berpaling kepada Azman, matanya yang dikelilingi kedutan dalam memancarkan cahaya yang tajam. Dengar sini, Azman. Kawalan sejati bukan tentang menguasai pihak lain dengan kekerasan. Ia tentang mendengar suaranya, memahami kerenahnya,
dan kemudian membimbingnya agar keseluruhannya mencapai keharmonian. Sama seperti sekumpulan alat musik yang tidak sempurna bergabung untuk menghasilkan orkestra yang terhebat. Jangan coba cipta gasing yang sempurna. Coba cari cara putaran yang paling selesa untuk gasing yang ingin berputar itu. Saya boleh memusingkan gasing ini dengan sempurna karena saya kenal kerenahnya. Gasing ini, pusat gravitinya lari sedikit. Tapi, saya tidak anggap ia sebagai kecacatan. Itu adalah kepribadiannya. Bila saya temui cara untuk memanfaatkannya, gasing ini berputar lebih indah daripada gasing yang sempurna. Kata-kata itu menusuk seluruh tubuh Azman seperti panahan petir. Betul, mereka telah silap. Mereka coba memaksa X, 2, satu entiti yang tidak sempurna dan liar dengan kepribadiannya sendiri, ke dalam acuan simulasi yang sempurna. Tentu saja ia memberontak. Mereka tidak pernah coba untuk mendengar suara X, 2. Mereka coba menguasai mesin, dan dalam proses itu, mereka lupa untuk berdialog dengannya. Azman menunduk hormat kepada Pacik Yusuf dan bergegas kembali ke Makmal. Di sana, dia mengisytiharkan kepada para jurutera muda, matanya tidak lagi menunjukkan keraguan. Kita akan tulis semula keseluruhan program. Dari mula, pengisytiharan yang tiba-tiba itu membuatkan para jurutera tergamam. Latihan itu semakin hampir. Menulis semula semuanya sekarang adalah kerja gila. Namun, mata Azman, yang telah bebas dari keraguan, kini dipenuhi dengan keyakinan yang teguh. Selama ini kita coba mengawal pesawat. Tetapi mulai sekarang, ia akan berbeza. Kita akan berdialog dengan pesawat. Setiap getaran kecil yang dikesan oleh sensor, setiap herotan halus pada kerangka, setiap kelewatan per milisaat dalam tindak balas pedal. Kita akan ambil semuanya sebagai data dan biarkan AI mempelajarinya. Biarkan AI itu sendiri mencari cara yang paling selesa untuk pesawat ini terbang. Apa yang kita cipta bukanlah sistem kawalan yang sempurna, tetapi seorang pembantu juru terbang yang terbaik untuk sebuah pesawat yang unik bernama X-2. Kita bukan membetulkan kelemahannya, tetapi kita memanfaatkan kepribadiannya. Ia adalah satu anjakan paradigma dalam falsafah teknologi, dari penguasaan melalui kekerasan kepada keharmonian melalui dialog. Pertempuran sebenar bagi Azman dan pasukannya bermula pada hari itu. Mereka meneliti semula semua data penerbangan yang lalu, mengutip suara pesawat yang tersembunyi di sebalik kegagalan. Ia adalah kerja yang membosankan dan sunyi, tetapi di hati mereka tiada lagi keraguan. Falsafah keharmonian yang diwarisi oleh tukang-tukang mahir Malaysia menjadi cahaya yang menerangi jalan mereka. Dan pada hari sebelum latihan, X-2 akhirnya dilahirkan semula. Apabila juru terbang ujian dengan berhati-hati mencoba penerbangan manuver altitude tinggi, pesawat itu meluncur di udara dengan licin dan indah, seolah-olah ia hidup. Ia adalah satu keajaiban, dan hari penentuan itu pun tiba, di ruang udara gurun Nevada yang luas, pada ketinggian 10.000 meter, F-35 yang dipandu oleh Kolonel Kain dan X, dua helang jiwa yang diterbangkan oleh Azman saling berhadapan, menjaga jarak. Di darat, para pegawai tentara dan jurutera dari kedua-dua negara menahan nafas sambil memerhatikan skrin gergasi di pusat informasi tempur SEA. Antara mereka, terdapat juga orang-orang bawahan Kolonel Kain yang telah menghina Azman dalam mesyuarat di Washington. Wajah mereka menunjukkan senyuman yakin akan kemenangan. Pasukan Malaysia pula tegang, wajah mereka kaku. Rakan sekerja Azman merenung skrin seolah-olah berdoa. Dengan isyarat mula, F-35 milik Cain terus menunjukkan taringnya. Radar AN, APG, 81 terbaharunya serta-merta mengesan X-2 dan amaran kunci sasaran berbunyi. Cain dengan sinis membuka komunikasi, suaranya dipenuhi keyakinan mutlak. Habislah kau, Azman. Checkmate dalam masa kurang 10 saat. Tunjukkanlah sejauh mana hebatnya falsafah kau tuh. Walaupun aku rasa kau takkan sempat buat apa-apa pun. Peringkat 1. 2 peluru berpandu simulasi jarak jauh dilancarkan dari F-35. Di screen, 2 garisan cahaya meluru lurus ke arah X-2. Semua orang menjangkakan X-2 akan melakukan manuver mengelak. Tetapi, Azman tidak bergerak. Dia hanya memiringkan pesawat sedikit, meluncur dengan lancar.
Ia kelihatan sangat terdedah, seolah-olah tiada sebarang tindakan balas diambil. Apa yang juru terbang tu buat? Dia tak nak mengelak ke? Jerit seorang jurutera A, S di CIC. Pasukan Malaysia juga pucat lesi. Namun, di dalam kokpit, Azman tersenyum tenang. Dia sedang mendengar suara X-2. Pesawat itu memberitahunya laluan mengelak yang paling optimum. Detik berikutnya, satu pemandangan yang sukar dipercayai terpapar di skrin. Kedua-dua peluru berpandu itu melintasi ruang kosong di sisi pesawat, seolah-olah X-2 tidak pernah wujud di situ. CIC dipenuhi dengan sorakan terkejut. Apa yang berlaku? Peluru berpandu terlepas? Tak, radar jelas telah mengunci sasaran. Peringkat 2, sambil mendengus, Kain mengunci sasaran sekali lagi, kali ini melepaskan 4 peluru berpandu dengan selang massa. Ia mengepung X-2 dari atas, bawah, kiri dan kanan, satu serangan maut yang mustahil untuk dielak. Cain yakin akan kemenangannya. Tetapi hasilnya sama. Azman, seolah-olah dapat meramal masa depan, menggerakkan pesawatnya sedikit beberapa persaat sebelum peluru berpandu tiba, mengelak ke semua serangan dengan mudah. Pergerakannya sangat lancar, seolah-olah seorang penari sedang membuat persembahan. Mustahil, kenapa tak kena? Radar pasti dah kesan dia. Apa yang berlaku ni? Suara cemas Kain bergema, peluh sejuk mula membasahi dahinya. Di darat, para jurutera A, S, juga terpinga-pinga. Luar biasa, sistem kawalan tembakan F-35 telah salah meramal kedudukan masa depan X-2 sepenuhnya. Macamlah pesawat tu boleh bergerak sekelip mata. Apa sebenarnya ni? Peringkat 3, inilah intipati sebenar teknologi siluman Malaysia. Bentuk badan X-2 dan lapisan komposit seramik khas yang disalut pada permukaannya bukan sahaja menyerap dan menyerahkan gelombang radar. Ia juga mengelirukan gelombang radar secara kompleks, membuatkan komputer salah membaca kedudukan sebenar dan kedudukan masa depan pesawat itu. Ia memang kelihatan pada radar, tetapi maklumat kedudukannya adalah palsu semata-mata. Ia seperti hantu, boleh dilihat tetapi tidak boleh disentuh. Peringkat 4, Brang, Kain memecutkan F-35-nya untuk pertempuran jarak dekat atau dogfight, di mana kemahiran juru terbang menjadi penentu. Jika radar tidak boleh dipercayai, maka dia akan bertarung secara visual. Tetapi itulah saat yang ditunggu-tunggu oleh Azman. Sudah tiba masanya, mari kita mulakan persembahan akhir. X-2, tunjukkan kuasa sebenar kau. Sebaik sahaja Azman menarik kayu bedik, X-2 berubah dari pergerakan meluncur yang licin kepada seekor binatang buas yang tangkas. Dengan muncung menghala tegak ke atas, ia mula berputar secara mendatar seperti gasing. Satu pergerakan yang seolah-olah menentang hukum fizik. Inilah hasil gabungan falsafah Pacik Yusuf dan keazaman jurutera muda. Manuver 3 dimensi melalui dialog dengan AI. Pedal penuja vektornya bergerak seperti hidupan, mengawal pesawat dengan bebas. Apa pergerakan tu? Itu bukan kapal terbang. Itu macam UFO. Mustahil. Mana mungkin? Jerit seorang jurutera A. S di CIC. Pergerakan X-2 di skrin menafikan segala ilmu aerodinamik yang mereka ketahui. Peringkat 5. Di hadapan Cain yang keliru, X-2 melakukan satu lagi manuver yang mustahil. Tanpa amaran, ia membrek secara tiba-tiba, mengangkat muncungnya seperti ular tedung yang bersedia mematuk, dan meluncur masuk ke belakang F-35 milik Cain. Pergerakannya sangat licin dan senyap, seperti harimau kumbang hitam yang menghendap mangsanya. Cain tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. X-2 yang berada di hadapannya sekejap tadi, kini entah bagaimana sudah berada di belakangnya. Macam mana? Manuver macam ni mustahil bagi manusia. Peringkat 6. Skrin di CIC menunjukkan detik penentuan itu. X-2 melekat sempurna di belakang F-35 di titik butanya. Dari kokpit Cain, kelibat X-2 langsung tidak kelihatan. Dia masih belum sadar bahwa dia kini telah menjadi sasaran mutlak. Peluh sejuk mengalir di belakangnya. Peringkat 7. Azman dengan tenang menarik picu. Jarinya tidak bergetar sedikit pun. Checkmate.
Kolonel. Inilah falsafah kami. Bersama satu amaran senyap, peluru berpandu simulasi X, dua dilancarkan, kokpit Chain digegarkan oleh bunyi amaran yang bingit menandakan pesawatnya telah ditembak. Bunyi itu, seperti loceng kematian, menandakan keruntuhan keyakinan mutlaknya, egonya, dan falsafah penguasaan melalui kekerasan yang dipegangnya selama ini. CIC menjadi senyap sunyi. Semua orang terdiam, terpaku pada keputusan luar biasa yang terpapar di screen. Mainan kecil dari Malaysia telah menewaskan jet pejuang terkuat di dunia dengan mudah. Keheningan itu dipenuhi dengan rasa terkejut dan juga rasa kagum yang menandakan permulaan sebuah legenda baru. Walaupun isyarat tamat latihan berbunyi, keheningan di CIC berterusan. Semua orang hanya merenung kosong perkataan tertembak yang terpapar di skrin. Jurutera dari pihak A, S, memeriksa data berulang kali dengan riak tidak percaya. Tetapi keputusannya tidak berubah. Pesawat eksperimen Malaysia telah menumpaskan senjata termaju Amerika Syarikat sepenuhnya. Tidak lama kemudian, tepukan kecil mula kedengaran. Ia bukan datang dari pasukan Malaysia, tetapi dari seorang jurutera muda Amerika. Tepukan itu dengan cepat bertukar menjadi sorakan gemuruh. Ujian itu bukan sahaja ditujukan kepada pasukan Malaysia yang menang, ia adalah tanda penghormatan tulus dari semua jurutera yang telah menyaksikan kelahiran sebuah teknologi baru yang meruntuhkan kelaziman. Petang itu, Kolonel Chain berdiri kaku di hadapan X-2 yang mendarat di landasan, disinari cahaya matahari terbenam. Pesawat yang berkilau malar itu tidak lagi kelihatan seperti mainan yang pernah dihina. Ia memancarkan aura seorang raja yang agung dan senyap. Para jurutera mengerumuni pesawat itu seolah-olah melihat makhluk asing memeriksanya dengan teliti. Di mata mereka terpancar rasa kagum dan hormat. Permukaan pesawat ini terlalu licin, macam diukir dari seketul batu, hampir tiada sambungan. Ini adalah kemuncak hasil kerja tangan tukang mahir Malaysia. Lihat muncung enjin ni, pedal ni. Dengan struktur ringkas macam ni, ia boleh hasilkan gerakan sebegitu rupa. Falsafah teknologi kita sangat berbeza. Ini bukan kerja gila. Ini adalah hasil pemikiran seorang jenius sejati. Di sebalik keriuhan itu, Azman berjalan mendekat dengan tenang. Sut penerbangannya basah dengan peluh, tetapi senyuman tenang terukir di wajahnya. Kain bertanya dengan suara bergetar. Tiada lagi keangkuhan, hanya rasa terkejut dan hormat yang murni. Apa benda itu sebenarnya? Itu bukan jet pejuang. Ia menafikan semua yang aku tahu tentang aerodinamik. Aku dah terbang selama 30 tahun. Tapi aku tak pernah tengok pergerakan macam tu. Azman menjawab dengan riak tenang. Tiada kebanggaan pemenang atau simpati kepada yang kalah dalam suaranya. Hanya keyakinan tenang seseorang yang menyatakan kebenaran. Kami hanya memilih cara yang berbeza daripada Anda, Kolonel. Anda cuba menguasai mesin dengan kekerasan. Tetapi kami memilih jalan untuk mendengar suara mesin dan mencapai keharmonian dengannya. Pesawat ini bukan kami yang cipta. Ia adalah hasil daripada pesawat ini sendiri yang terbang mengikut caranya. Kami hanya membantunya. Kami memanfaatkan kepribadiannya dan mencari cara yang paling selesa untuk ia terbang. Keharmonian, berharmoni dengan mesin, Kain tidak dapat memahami maksud kata-kata itu serta-merta. Tetapi pergerakan X-2 yang licin dan seolah-olah hidup semasa latihan itu kembali terbayang di pikirannya. Itu bukan pergerakan sebuah mesin. Ia adalah tarian yang sempurna antara langit, angin, dan pesawat itu sendiri menjadi satu. Seolah-olah pesawat itu mempunyai kehendaknya sendiri. Dengan prestasi sehebat itu, kenapa? Kenapa kamu bersusah payah sejauh ini? Untuk apa? Azman memandang ke langit yang jauh sambil berkata perlahan. Di matanya terpancar keazaman yang mendalam dan cahaya harapan. Untuk suatu hari nanti, kami dapat melindungi langit negara kami dengan sayap kami sendiri, tanpa bergantung pada sesiapa. Dan untuk membuktikan bahwa teknologi yang kami miliki boleh menjadi kuasa untuk keharmonian dan membina masa depan bersama orang di seluruh dunia, bukan sebagai alat peperangan. Helang jiwa ini adalah batu loncatan untuk tujuan itu. Ia adalah kebanggaan dan jiwa kami, para jurutera Malaysia,
yang senyap tetapi tidak akan pernah mengalah. Kami percaya pada dunia yang wujud bersama dalam keharmonian, bukan dunia yang dikuasai oleh kekerasan. Mendengar kata-kata itu, Kain memahami segalanya. Apa yang dipandang rendah olehnya bukanlah sekadar teknologi. Ia adalah jiwa yang luar biasa beratnya, memikul masa depan sebuah negara dan membawa doa untuk keamanan. Dia perlahan-lahan berpaling kepada Azman dan menundukkan kepalanya, bukan sebagai seorang tentara, tetapi sebagai seorang manusia. Pemandangan itu seperti satu upacara khidmat di mana seorang pahlawan yang angkuh memberi penghormatan kepada seorang juara sejati. Saya mengaku kalah. Saya telah memandang rendah semangat Malaysia sepenuhnya, Azman. Nampaknya banyak yang perlu saya pelajari dari kamu dan para jurutera kamu. Saya selalu percaya bahwa kekuatan adalah segalanya, tetapi kamu telah menunjukkan sesuatu yang lebih hebat. Mungkin kekuatan sejati bukanlah terletak pada kekuasaan, tetapi pada keharmonian. Malam itu, di sebuah majelis resepsi untuk meraihkan kejayaan latihan, seorang juru terbang muda A.S. mendekati Azman, tidak dapat menyembunyikan kekagumannya. Matanya bersinar dengan rasa hormat. Penerbangan Anda hari ini seperti satu keajaiban. Seolah-olah pesawat dan jiwa Anda menjadi satu. Bagaimana Anda boleh terbang seperti itu? Latihan apa yang diperlukan untuk mencapai tahap itu? Azman tersenyum sambil menjawab. Senyumannya penuh dengan kelembutan, seperti seorang bapa yang bercakap dengan anaknya. Ia mudah. Jika kamu percaya pada pesawatmu, pesawatmu juga akan percaya padamu. Jangan coba menguasainya, tetapi berdialoglah dengannya. Dengar suaranya, fahami kepribadiannya, dan cari cara yang paling selesa untuk ia terbang. Jika kamu lakukannya, pesawat itu akan memberikan kamu kekuatan yang melebihi jangkaanmu. Kata-kata itu tersemat mendalam di hati semua juru terbang dan jurutera yang hadir di majelis itu. Sejak hari itu, falsafah pembangunan teknologi aeroangkasa di seluruh dunia mula berubah secara besar-besaran. Dari penguasaan melalui kekerasan, kepada kewujudan bersama melalui keharmonian. Falsafah yang ditunjukkan oleh pesawat eksperimen kecil dari Malaysia itu merebak ke seluruh dunia secara senyap tetapi pasti. Ia adalah detik bersejarah di mana teknologi Malaysia buat pertama kalinya mendapat penghormatan sejati dari dunia, dan pada masa yang sama, ia adalah permulaan sebuah era baru. Kemenangan yang ditunjukkan oleh pesawat eksperimen kecil Malaysia, Helang Jiwa, bukan sekadar kemenangan teknikal. Ia juga adalah kemenangan falsafah yang telah lama dipegang oleh rakyat Malaysia, bahwa dialog dan keharmonian bukan penguasaan melalui kekerasan yang melahirkan kekuatan sejati. Apa yang Anda rasai dan pelajari dari kisah ini? Sila kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Jika video ini sedikit sebanyak menyentuh hati Anda, sila berikan like, langgan saluran kami, dan aktifkan pemberitahuan. Ia akan menjadi galakan yang besar buat kami. Terima kasih kerana menonton sehingga akhir. Jumpa lagi dalam kisah yang akan datang.